Dan saya melihat sepanjang daripada perbahasan, selepas saja keputusan dibuat, terdapat permintaan di kalangan akar umbi yang menuntut agar UMNO perlu membuat pembersihan demi kelangsungan perjuangannya dengan memecat beberapa orang pemimpin yang sering dilihat melakukan onar. Ini bukan kehendak saya, ini permintaan daripada pelayar-pelayar, daripada warga bawahan, ahli akar umbi, saudara. Sebab itu tadi, selain daripada berbual dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya juga sempat berbual dengan pengurusi Biro Disiplin, Datuk Harul Nizam. Beliau seorang peguam. Saya bertanya, Datuk, macam mana kedudukannya? Sebab ahli-ahli perangkat akar umbi nak tahu apakah Biro Disiplin telah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Secara berterus terang beliau mengatakan memang ada aduan, memang ada siasatan dan pihaknya. Memang biasalah sebab dia seorang peguam, saudara. Tentulah dia akan membuat keputusan Biro Disiplin itu mengikut peraturan, cara. Dia kata memang lambatlah sedikit. Janganlah nak marah. InsyaAllah dalam waktu terdekat, Biro Disiplin akan mengeluarkan kenyataan siapakah ahli-ahli yang dilihat telah pun melanggar perlembagaan, dan dalam keadaan itu tentulah mereka wajarnya dipecat daripada ahli UMNO. Ini keadaannya, saudara. Dan dalam keadaan begitu saya sempat juga berbual, bertanyakan bagaimana kedudukan Datuk Lokman Adam yang kabarnya pemecatan beliau itu dilihat tidak begitu sealiran. Kerana Datuk Lokman Adam menuntut agar dirinya dikembalikan statusnya bukan sebagai ahli baru, tetapi kembalikan dirinya sebagai ahli UMNO biasa. Kerana beliau mengalami kehilangan jawatan sebagai Majlis Tinggi UMNO. Kesan dari pemecatan tersebut. Dan katanya bahawa mereka sedang pun menilai satu persatu case by case, saudara. Dan dalam keadaan begitu, saya juga agak tertarik dengan komen-komen yang diberikan, termasuklah oleh mantan pengurusi penasihat, pengurusi Majlis Penasihat UMNO yang Mewakili Tengku Razali Hamzah. Bila ada wartawan bertanya, sebagaimana disiarkan dalam media-media sosial, menurut Tengku Razali, dia kata UMNO is back to its old ways with the General Assembly decision. Jadi katanya bahawa cara ni memanglah beliau menafikan tiadanya demokrasi. Menurut Yang Berhormat Tengku Razali, dia kata demokrasi masih wujud dalam UMNO. Cuma dia kata yang agaknya, dia kata seolah-olah menggambarkan macam cara dulu. Iaitu pimpinan yang berada di anjung kuasa. Inilah mereka yang menetapkan hala tuju parti. Beliau tidak menuduh sesiapa. Tapi dia kata macam dulu-dululah. Macam zaman Tuan Mahathir dulu pun begitu juga. Dia kata pertandingan jawatan presiden, timbalan presiden tidak dipertandingkan. Dan yang lain boleh. Jadi artinya bukan tak ada demokrasi, ada demokrasi. Tetapi baginya dia kata bila tiada pertandingan jawatan tertinggi itu mungkin, itu pandangan beliau, mungkin ini akan menghalang keyakinan pimpinan anak-anak muda yang mana yang berada dalam kepimpinan hari ini. Mungkin mereka bersetuju sebab mereka pun faham perjuangan. Tapi bagaimana dengan anak muda yang mudah nanti dihasut pemikiran mereka untuk tidak menghormati keputusan-keputusan tersebut. Jadi sebagai orang lama, dia mengatakan bahawa sewajarnya lah harus dipikir semula, tapi keputusan dah dibuat. Inilah demokrasi. Sebab itu katanya, mana kata tak ada demokrasi dalam UMNO. Cuma pengaruh pimpinan tertinggi itu memanglah kuat. Itu pandangan yang bawa melihat Tengku Razali Hamzah, orang lama, dan mahu menyantuni dan mahu melihat agar UMNO ini terus mantap. Sementara itu, saudara, sewaktu ucapan penggulungan, waktu menggulung ucapan, selalunya bila hari terakhir persidangan, yang terakhir sekali akan berucap, yang dinanti-nantikan oleh kesemua perwakilan ahli-ahli UMNO adalah ucapan penggulungan daripada Datuk Seri Presiden. Waktu membuka persidangan, orang nak dengar apa ucapan dasarnya. Kemudian dibahaskan sepanjang perbahasan, banyak yang diutarakan oleh perwakilan, dan akhirnya Presiden UMNO menggulung perbahasan tersebut. Antaranya
banyak orang melihat bahawa terdapat pelantikan beberapa orang ahli majlis tinggi, pimpinan majlis tinggi dalam program yang dipanggilkan sebagai program Menteri Angkat. Ini untuk mendepani dan menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli UMNO perwakilan. Apa nak buat dalam menghadapi musim pilihan raya negeri akan datang. 6 buah negeri akan mengadakan pilihan raya negerinya. Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun mengumumkan. Cuma yang agak orang tertanya akhirnya bahawa Datuk Seri Ismail Sabri tiada dalam sinarai tersebut. Sebaliknya, yang Ahmad Mohamad, Presiden, memberikan kepercayaan kepada 2 naib Presiden yang lain. Di mana Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, yang juga Menteri Pengajian Tinggi, dilantik menjadi Menteri Angkat bagi negeri Terengganu. Manakala Datuk Seri Mahathir Khalid juga sebagai naib Presiden dilantik sebagai Menteri Angkat ataupun pemimpin untuk menjaga negeri Kedah. Ini negeri yang akan mengalami pilihan raya negeri nanti, saudara. Bagaimanapun ketika ini Datuk Seri Mahathir bukanlah anggota kabinet. Kerana beliau kalah dalam pilihan raya di kawasan Parlimen Tan Padang Trap. Timbalan Presiden UMNO Datuk Muhammad Hassan diberi kepercayaan untuk menjaga sebagai Menteri Angkat bagi Negeri Sembilan. Beliau adalah selaku Menteri Pertahanan. Sementara itu, Siswa Agung Barisan Nasional Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir pula menjadi pilihan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai pengelola untuk negeri Kelantan. Manakala ahli Parlimen Penggerang, iaitu Menteri Jabatan Perdana Menteri yang jaga haiwan undang-undang, Datuk Azalina Osman Said akan mentadbir ataupun menjadi Menteri Angkat bagi negeri Pulau Pinang. Ya, saudara. Sementara itu, bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz pula akan menjadi Menteri Angkat bagi negeri Selangor. Tersebut diumumkan oleh Datuk Zahid sewaktu menggulung perbahasan. Jadi semua senarai tersebut telah dikeluarkan adalah untuk menjawab persoalan yang dibangkit oleh para perwakilan. Cuma bila tiadanya nama-nama seperti Datuk Seri Ismail Sabri, banyak orang membuat andaian macam-macam lah. Bagi saya, Datuk Ismail Sabri pun bukan menteri. Kalau nak jadi argumennya pun mungkin pelantikan Datuk Mahathir Khalid sajalah. Itu saja bezanya, saudara. Baik. Satu yang agak menarik saya sepanjang persidangan kali ini adalah kehadiran, iaitu anak sulung lelaki Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu saudara Muhammad Nizar Najib. Beliau mewakili UMNO Pahang, UMNO bahagian Pekan. Selaku Ketua Pergerakan Pemuda, beliau mewakili UMNO bahagian Pekan dan sempatlah kita bertanya khabar, bagaimana keadaannya. Semua orangnya very soft spoken, saudara. Saudara Datuk Nizar Najib ini dia macam bapaknya. Bukanlah gelojoh dalam buat kenyataan, terburu-buru. Tidak, orangnya agak soft spoken macam bapaknya. Dia kata dia berterima kasih kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, kerana menekankan agar Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat pembelaan seadilnya. Ini rasa hati seorang anak, saudara. Begitu juga apabila katanya bila kita mendengar kenyataan Datuk Seri Zahid apabila fenomena bosku melanda negara, kelompok kecil di kalangan kita ada yang menadakan ataupun mempertikaikan jasa bakti Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib. Malahan isu kluster mahkamah diulang-ulang walaupun kita tahu ia adalah pendakwaan politik dan pendakwaan yang terpilih. Jadi Datuk Seri Nizar menyampaikan rasa terharu keluarga mereka, khususnya Datuk Seri Najib, atas keprihatinan Presiden UMNO melalui Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Beliau berkata bahawa Datuk Seri Najib sepatutnya yang akan mendapat keputusan berhubung permohonan prosedur untuk semakan kehakiman berkaitan kes beliau di mahkamah pada 19 Januari nanti. 19 bulan bermakna hari ini 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis minggu depan. Datuk Najib memohon agar panel hakim dapat mempertimbangkan
tentang keputusan yang dibuat. Sebab itu diadakan judicial review. Dalam keadaan ini yang menariknya, saya nampak pemuda tidak menyahut. Wanita juga tidak menyahut. Tetapi kecekalan, keberanian Ketua Pergerakan Puteri UMNO, iaitu Datuk Zaidah Zarek Khan, selaku Ketua Puteri, beliau telah dengan tegas bertanya, jikalah kononnya banyak pihak benci pada korupsi, kenapakah kes rasuah yang melibatkan Gubernur Bank Negara masih belum didakwa? Wah, saya kata berani Ketua Puteri ini. Ini katanya adalah memalukan siapa yang mahu jadi jago yang membencikan rasuah dan korupsi. Seperti Dr. Mahathir dan Dr. Sri Anwar Ibrahim sendiri katanya. Jadi Ketua Puteri UMNO, Datuk Zaidah Zarek dengan tegas mahukan jawapan kepada kes rasuah terbesar itu. Siapa penghalang kes tersebut dibuka? Jadi katanya berkokok serupa ayam jantan atas reban. Namun bila bab korupsi seperti ini yang membabitkan puak-puak pro Mahathir, semuanya terdiam sepi. Jadi apa-apa pun saudara, kes ini akhirnya masih lagi menjadi persoalan. Tahniah saya ucapkan kepada Ketua Pergerakan Puteri yang berani melontarkan persoalan-persoalan yang menyangkuti soal prinsip kehidupan. Cuma bila kita bercakap soal pemilihan, persetujuan semua, saya agak terkejut juga apabila Datuk Seri Jamal Yunos, beliau menyatakan bahawa selaku Ketua Bahagian Sungai Besar, beliau membilas kenyataan yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin yang mengatakan petugas PAU telah mencabut tanda nama di kerusi-kerusi dalam Dewan. Jadi menurut KJ, perbuatan tersebut adalah untuk memudahkan mereka yang bukan perwakilan masuk untuk menyokong usul-usul yang telah dibentang. Ini tak logik. Jadi Jamal juga maklumkan mengenai kejadian Bu. Semalam adalah juga 2-3 orang Bu apa semua. Adalah satu perkara yang telah dirancang oleh mereka yang melakukan perbuatan itu untuk mendapat bayaran. Pula dah. Ini bukan perkara kecil. Dan saya harap agar pimpinan UMNO, Biro Disiplin dapat melihat. Kerana masih lagi terdapat elemen. Sebab kerana Jamal kata dia telah pun membuat laporan kepada pihak polis atas fitnah yang dibuat oleh Khairi. Dan turut akan membawa perkara itu kepada Lembaga Disiplin UMNO. Kerana katanya mereka yang melakukan tindakan tersebut mendapat bayaran. Jadi dalam keadaan begini, saudara, saya melihat, saya mendengar kenyataan berani daripada wakil dari Kelantan, Datuk Insinyur Syari. Dia mahukan supaya parti UMNO ini dibersihkan sepenuhnya dari anasir yang telah belot dan berpotensi membelot parti masa akan datang. Jadi katanya ramai kalangan perwakilan bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Datuk Zahid dalam ucapan dasarnya, dan beliau mahu pembersihan total dilakukan bermula dari peringkat cawangan sehinggalah ke jawatan tertinggi dalam UMNO. Ini perlu dilakukan. Ahli UMNO sudah tidak boleh lagi menerima siri-siri pembelotan terhadap UMNO sejak kekalahan 2018 sehingga menyaksikan mereka yang menang atas tiket BN memilih untuk melompat ke parti lawan. Saudara, itulah yang berlaku sepanjang persidangan Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Cuma bila Presiden tak ditanding jawatannya, timbalan Presiden juga tidak ditanding jawatannya, maka keadaan sekarang ini terbuka kepada jawatan naib-naib Presiden. Kalau begini keadaannya, apakah mungkin mereka yang berhasrat untuk bertanding jawatan Presiden itu membuat satu kelompok ataupun pakatan ataupun ketumbukan? Jadi mereka mengatakan tak apa, tak dapat bertanding Presiden timbalan Presiden, mari kita pakat, kita bertanding naik Presiden. Ini saya kata, apakah akan ada ketumbukan seperti mereka yang disebut-sebut nak bertanding jawatan Presiden, seperti Syamuddin, Khairi Jamaluddin, mungkin juga Datuk Ismail Sabri, maka mereka berusaha untuk menang bagi jawatan naib Presiden. Apakah ada kemungkinannya? Itu pun saya tak tahu. Kerana kalau ikut dari sejarahnya, waktu Dr. Mahathir, bila jawatan Presiden tidak ditandingi, jawatan timbalan Presiden tidak ditandingi. Waktu itu, Dr. Mahathir Presiden, almarhum Tun Ghaffar Baba sebagai timbalan Presiden, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim sama Datuk Seri Najib. Dan tak silap saya, Datuk Seri Wan Mokhtar ataupun Pak Lah yang memegang jawatan sebagai naib Presiden. Dan ini mengulangi waktu era Tun Razak apabila Tun Dr. Ismail
meninggal dunia, jawatan sebagai timbalan presiden dipangku ataupun dipegang oleh Tun Sin On. Maka 3 naib presiden yang dilihat berpotensi untuk menjadi calon presiden atau Perdana Menteri masa depan, iaitu Yang Muhammad Tengku Razili Hamzah, almarhum Tun Gafar Baba dan Dr. Mahathir Mohamad. Ini juga boleh berlaku kerana sekarang ni saya nampak terdapat sekitar ramai ni. Ada lebih kurang dalam 10 ataupun 11 orang yang dikatakan bakal menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden. Iaitu tentulah Datuk Ismail Sabri yang ada sekarang, mantan Perdana Menteri. Begitu juga dengan Datuk Seri Khalid Nordin dan Dr. Datuk Seri Mahathir Khalid. Ketiga-tiga ini adalah penyandang, saudara. Tapi bagaimanapun saya difahamkan bahawa Ketua Perhubungan UMNO Wilayah, Datuk Seri Johari Ghani, juga menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden. Termasuk Dr. Zamri Abdul Kadir, Datuk Seri Bong Mokhtar, bagi mewakili pimpinan daripada Sabah. Saudara, Datuk Ahmad Jazlan, Kelantan. Begitu juga Datuk Muhammad Said dari Terengganu. Malahan, yang agak menggemparkan tak pernah berlaku, kali ini berlaku apabila Datuk Seri Azalina Osman dikatakan turut menawarkan diri untuk bertanding dalam pemilihan parti kali ini. Benda ini akan berlaku dalam tahun ini, saudara. Pilihan raya PAU yang baru ini adalah PAU 2022. Tapi yang kali ini juga kabarnya Datuk Dr. Samsul Anwar Nasarah dan Susah Agung Datuk Seri Ahmad Maslan selaku Timbalan Menteri Kewangan. Beliau juga menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden. Meriah, saudara. Memang meriah. Sebab itu nasib baiklah jawatan presiden dan Timbalan Presiden tidak ditandingi. Kalau tidak, lagi bergedudup, lagi banyaklah pencacai, apik lempang, kluster-kluster yang menjadi broker-broker ini, maka bermahajalela mereka untuk mencari keuntungan. Jong pecah, tentulah you yang kenyang, saudara. Ini gambaran yang saya lihat bahawa pertandingan naib presiden juga tidak kurang menariknya, saudara. Dan lebih menarik lagi kali ini adalah jawatan Ketua Pergerakan Pemuda. Ini disebabkan oleh kenyataan yang bahagia Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi mengumumkan beliau tidak lagi bersedia untuk meneruskan jawatan sebagai Ketua Pemuda. Apakah beliau juga akan bertanding sebagai naib presiden? Kerana lazimnya budaya UMNO ni daripada Ketua Pemuda dia akan merangkak pergi ke naib presiden. Maka artinya 12 orang bertanding naib presiden. Jawatan Ketua Pemuda pun nampak gayanya ramai, saudara. Masing-masing membawa era macam-macam. Tapi sekadar untuk mengimbau seketika, saudara, jawatan Ketua Pergerakan Pemuda Tun Sin On adalah Ketua Pemuda yang pertama. Kemudian diikuti Tun Razak pada 1951. Tun Sadul Jubir 1951 hingga 1964. Kemudian jawatan itu dipegang oleh Datuk Seri Abdul Rahman pada 1964 hingga 1971. Selepas itu, almarhum Datuk Harun Idris pada 1971 hingga 1976 sebelum beliau diseret ke mahkamah dan disumbat ke dalam jeruji besi, dan tempat beliau diganti oleh almarhum Tan Sri Syed Jaafar Albar, pegang selama setahun 1976 hingga 77. Lepas itu dimenangi oleh Datuk Haji Syuami Kamarudin, anak saudara Datuk Arun, 1977 hingga 1982. Semua ini akan saya ulas nanti, saudara, dalam hari-hari yang mendatang. Begitu juga pada 1982 sehingga 1987, jawatan Ketua Pemuda dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 1987 hingga 1993, dipegang oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Cuma pada 1993-1994, jawatan Ketua Pemuda dipegang oleh Tan Sri Rahim Tamici, yang akhirnya bila beliau tidak lagi mampu untuk mengekalkan jawatan tersebut, beliau terus hilang daripada radar politik negara. Saudara? Kemudian 1994 hingga 1999, ia dipegang oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Pada 1999 hingga 2008, Datuk Seri Syamuddin. Tahun 2008 hingga 2018, Khairi Jamaluddin. Dan 2018 hingga saat ini adalah Dr. Ashraf Wajdi.
Itu kedudukan Ketua Pemuda. Saya dipahamkan bahawa terdapat lebih kurang 6 orang calon-calon yang akan menawarkan diri untuk bertanding jawatan selaku Ketua Pergerakan Pemuda. Iaitu pertama sekali saudara Syaril Hamdan, iaitu mantan Ketua Perangan. Kemudian Arman Hazhar, Ketua UMNO Bagan Subang. Saudara Akmal Saleh, Dr. Akmal Saleh dari Melaka. On Hafiz, Menteri Besar Johor. Beliau juga berhasrat untuk bertanding jawatan sebagai Ketua Pemuda. Begitu juga dengan mantan Timbalan Menteri Kewangan daripada bahagian Paya Besar, Pahang. Itu saudara Syahar Abdullah. Dan agak menarik sekali saudara, seandainya Datuk Lokman Adam dibenarkan memegang jawatan, saya difahamkan beliau juga berminat untuk bertanding jawatan selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Maka semaraklah pemilihan tahun ini. Sebenarnya pemilihan tahun ini. Jadi artinya saudara, bukan hanya jawatan Presiden Timbalan Presiden saja yang menggambarkan adanya demokrasi, ada atau tidak adanya demokrasi. Malah pertandingan naik-naik Presiden, pertandingan Ketua Pemuda, pertandingan Ketua Puteri, Ketua Wanita dan Barisan Majlis Tinggi UMNO yang akan saya ulas dari masa ke semasa, saudara. Itulah yang dapat saya ulas untuk seketika berhubung dengan UMNO yang saya akan bicarakan malam-malam berikutnya. Mohon izin saudara, rasanya ada sedikit letih dan saya harap kepada anda selamat berhujung minggu. Jumpa lagi malam esok. Seperti biasa, 9:30 malam. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.